Alright, so kita dah sampai ke part 2. Okay, this time I akan ajar you guys step by step technical on how to set feed ads, macam mana kita nak upload video, macam mana kita nak pilih video kita tu untuk seeding post kita iaitu di timeline, and also macam mana kita nak bina custom audience supaya kita boleh retarget kemudian. So part 1 you guys dah faham macam mana nak buat video. Alright, and then dah faham macam mana nak buat copywriting untuk feed ads to seeding tu. Untuk kita nak soft selling, and then you guys dah faham macam mana kita nak buat post untuk retarget. Okay, meaning the story pula, the story ads yang untuk kita nak retarget lah untuk hard sell. So now, kita nak move on the technical part supaya you guys faham macam mana cara nak buat supaya nanti bila you dah run you punya campaign tu akan dapat hasil. So now, I akan start I punya share screen, I akan share I punya screen. This time you guys focus on the step by step. Sangat-sangat mudah. Dia bukan mudah tau. Bila you faham the concept, bila dah part yang susah adalah sebenarnya part 1. Okay, that's why kalau kata you tak sure lagi macam mana nak buat, I suggest for you to patah balik ke part 1 and tengok balik. Okay, fahamkan balik macam mana nak buat video untuk dekat feed, untuk soft selling, and then fahamkan macam mana nak buat copywriting, and then macam mana nak buat video hard sell untuk story ads you supaya bila you dah ready untuk part 2, iaitu untuk set iklan seeding, you guys dah ready dah dengan video and also copywriting yang insyaAllah akan bagi impact pada prospek ataupun audience yang tengok iklan you. Alright, so now I can share my screen. Okay, I can share my screen here. Okay, pada siapa yang tak pernah buat iklan macam biasa, pergi ke Facebook, login dulu macam biasa. Okay, nampak ada button banyak macam ni. Tekan and make sure you tekan add. Okay, make sure tekan add ni ya. Bila you tekan add ni akan pergi kepada page yang ini. Dia akan keluar dekat sini. So bila dah sampai sini adalah part untuk kita nak set iklan. Okay, ini adalah part sebab kita tak set guna phone. Jangan guna phone. Kalau kata you ada iPad, make sure change to desktop view supaya dapat view yang sama macam apa yang you nampak dekat app screen sekarang. And kita boleh buat step by step. Sebab kalau kata you guna mobile view, I takut you tak dapat view. You tak dapat buat iklan yang berkesan. Sebabnya step tu tak betul sebab apa yang I buat kat sini tak sama macam you punya apa yang you nampak dekat you punya screen. Okay, so now kita akan start dengan create ads. Firstly, kita tekan button create ads. Okay, dia akan keluar macam ni, and kalau kata kita nak buat iklan seeding, iaitu di feed, kita pilih engagement. So kita tekan button engagement. Kat sini kita namakan campaign kita. So I suka letak campaign PPE, page post engagement, seeding. I akan letak je I punya brand. Sebab ialah I tak ada brand lain untuk nak tunjuk. So I tunjuk based on my brand. Make sure you guys letak nama sendiri. And I suka letak tarikh. Okay. Supaya kita boleh tengok iklan kita nanti. Dia punya respon macam mana. Kalau rasa-rasa macam dah slow, you bolehlah buat iklan baru. Okay, tapi untuk sini ni kan lagi lama you running, lagi power dia punya result. So dekat ad set yang lain pun letak sama, copy paste dia and tekan continue. Okay, tekan continue. Alright. So dah sampai sini, make sure you jangan tekan apa-apa. Jangan tukar, this one jangan kacau. This one pun jangan kacau. A/B test ni tak payah. Unless you guys ada beli I punya modul untuk split test yang I ajar pada kelas 1 Mei hari tu. Then only you buat split test. This one abaikan. Okay, this one pun abaikan. So just tekan next. Okay, kat sini kita dah sampai dekat part untuk kita nak set technical. Okay, technical dia macam ni ya. Firstly, budget. Budget sangat-sangat penting. So I suggest for you to spend dekat sini. Sebab kita nak seramai boleh. Macam you tengok contoh video I tadi, kenapa I boleh dapat view banyak macam tu dalam masa sebulan, ratus-ratus ribu. Sebab I spend banyak. Kat situ I spend 100, okay, per day tanpa mengharapkan sale. Tapi, bila I dah run after 7 days, memang sale tu dah masuk secara automatik sebab orang asyik tengok. Point is, kita nak orang tengok video tu ulang-ulang supaya melekat dalam kepala dia dan bila dia nampak lagi iklan tu, dia akan respond. Itu yang kita nak. So I suggest for you to start at least dengan 100 sebab you guys dah beli my modul ni and it's not cheap. And I'm sure korang yang beli semuanya nak dapat result iklan yang memberansangkan, maksudnya yang dapat hasil. So kat sini you kena spend sikit lah, kena berani spend. Okay. So letak bajet 100. Kat sini semua jangan kacau. Terus pergi kat banyak audience.
Okay, audience ni. If you guys ask me, perlu ke letak interest? Okay, kalau kata you buat iklan direct story ataupun you buat iklan direct feed, letaklah interest. Tapi kita sekarang ni buat sales funnel. Sales funnel tak memerlukan interest. Yang hanya perlu adalah basic targeting. Okay, basic targeting ni sebab apa tahu? Macam saya cakap, iOS update. Bila iOS update kacau, dia memang kacau pada segi orang yang kita nak target tu, kadang-kadang dia tak nampak iklan kita. So bila kita limitkan dengan interest, usually iklan kita tak sampai pada orang yang kita nak. Okay, bila tak sampai pada orang yang kita nak, iklan kita tu tak dapatlah hasil yang macam kita nak. Jadi, I memang kalau sales funnel ni, I tak pernah guna interest. Untuk iklan I yang ratus-ratus ribu tu, dalam part 1, I tak letak interest. Semuanya zero. I hanya buat basic targeting yang sesuai dengan produk jualan I lah. So, apakah itu basic targeting? Iaitu location. Kita hanya main location, age, gender, and also language. Itu saja. Kita tak main detail targeting. Okay, unless you buat direct story, maybe you kena letak interest sikit. But for me, I lagi suka open. Sebab kita nak semua orang yang tengok iklan kita tu, kita boleh retarget balik. Itu point buat sales funnel. Kita tak mau pening cari interest sebab kadang-kadang kita letak interest macam mana pun tak dapat hasil. So, kita just buat basic targeting. Here, okay. Firstly, kita kena edit. Kita kena buat dekat bahagian location. Make sure dekat location ni, pilih this one. Dia ada 4 jenis. Pilih this one. People living in this location. Okay. Pilih this one. And then, negeri mana yang kita nak target. Macam I akan target satu Malaysia lah. Since kita nak seramai boleh tengok iklan kita. But apa-apa pun, you kena tengok produk jualan you. Kalau kata produk jualan you sesuai untuk certain area saja, maybe you kena limitkan lah. Okay. Kalau kata produk you boleh post and tak ada masalah, target satu Malaysia. And kalau kata budget you kecil sikit, maybe you tak boleh nak spend 100 per day, maybe you nak start dengan 60 ke, kecilkan sikit. Tapi I suggest you target satu Malaysia sebab kita nak reach to lagi ramai kat bahagian audience, kita nak seramai boleh orang tengok iklan kita. Itu yang paling penting kalau buat sales funnel. Seramai boleh orang tengok iklan kita supaya audience tu besar. When kita retarget, kita akan dapat hasil. Alright? So kita dah location, kita dah edit. Sekarang ni age. Age ni usually kita target orang yang sesuai. Okay, macam produk I adalah hair removal. Usually, I akan target orang yang ada power untuk membeli, iaitu umur 24 ke atas. Okay, 24 sampai 44 usually akan main umur macam ni lah. But it's up to you guys, umur macam mana yang sesuai. But apa-apa pun kita kena tahu kita punya audience. Okay, siapa yang beli produk kita. Sebab I tak boleh nak advice accordingly untuk setiap produk. You sendiri kena tahu produk you sesuai untuk orang umur macam mana. Okay, but usually ini adalah yang I selalu letak untuk each product lah, umur macam ni. But apa pun, it all depends on produk jualan you. You sendiri kena tahu you punya customer punya database, umur macam mana, daripada beli, daripada mana yang ramai beli, umur macam mana, lelaki ke perempuan. Tu daripada you punya database ni, I hanya boleh bagi macam ballpark figure based on basic targeting. Ni kita buat basic targeting, kita tak main interest. Alright, so bila kita dah letak age, kita move into gender. Untuk produk I, memanglah lelaki pun boleh pakai, tapi usually perempuan yang banyak beli. So, I akan letak women. But if you punya produk macam makanan ke, sesuai untuk lelaki dan perempuan, target all. Tapi kalau you rasa macam you jual baju lelaki, confirm lah you kena target lelaki saja. Kalau you jual baju perempuan, target perempuan. All based on you punya customer punya database. You kena faham dulu you punya avatar, customer avatar. If you guys tahu kalau customer avatar ni adalah siapa yang membeli produk kita, listkan dulu supaya dekat basic targeting ni dia boleh buat based on your customer avatar. Okay, this is mine. Okay, umur, Malaysia, and wanita. Dekat detail targeting ni, memang I akan kosongkan. Okay, kat sini actually you boleh letak. Contohnya, kalau lah I nak letak, I boleh letak hair removal. Okay, I boleh letak dekat sini. Okay, nampak tak ada keluar? I boleh pilih. Okay, macam before I buat iklan, I letaklah hair removal lah apa semua tu. Tapi, tak dapat pada orang yang I nak. So, I lagi prefer open. So, you guys boleh letak kat sini. Kalau kata nak interest, you guys boleh type interest based on produk jualan you. Kalau kata you jual dessert, you type lah dessert. Kalau you jual clothing, you type lah clothing ataupun apa-apa yang sesuai. Tapi, that's not the point of sales funnel. Sales funnel, guys, adalah kita nak target orang yang respond dengan kita punya iklan, iaitu orang yang like, orang yang comment, orang yang share, orang yang visit IG kita. So, bila kita letak interest, dia akan limitkan. So, I suggest kosongkan terus. If you nak buat sales funnel, kita main broad. Meaning kat sini tak payah. Just main location, umur, gender and also language. Kalau kata produk kita ni sesuai untuk semua orang, usually I akan buat Malay and also English lah. Dua ni saja yang I akan letak.
Itu saja. Kalau kata untuk targeting lah. Kalau kata kita buat Instagram ads, contohnya IG story ads yang tanpa sales funnel, meaning you kena letak interest. You boleh buat open, but usually kan kalau kata you buat open, lagi banyak leads yang masuk. Tapi maybe kurang berkualiti daripada segi orang tu tak membeli sebab dia tak faham produk. That's why I buat sales funnel ni supaya orang tengok dulu iklan first, dia faham, and then bila kita retarget dengan story, dia dah ready untuk beli. Alright, so ini adalah basic targeting. And then save lah audience ni. Kita akan namakan audience ni broad target. Okay, happy gone. I akan buat contoh je lah. You guys buatlah yang sesuai untuk you punya produk. So save. Supaya lepas ni tak payah nak tak balik unless you nak test different age ke atau pulang lah. So kat sini nampak tak dia dah save. So you guys boleh pilih anytime. Kalau lepas ni maybe you nak buat ada interest. So you boleh pilih kat sini. So tak payah nak type banyak kali. Alright, so interest done. Basic targeting done. Kita nak pergi kepada placement. Placement ni adalah kat mana kita nak iklan kita keluar. Okay, kita hanya nak dia keluar di Instagram feed saja. So janganlah guna automatic. Kita kena pilih manual. So bila kita pilih manual, dekat bahagian devices ni kena edit dulu. And make sure dekat bahagian devices ni, kita untick desktop. Okay, sebab kita hanya nak dia keluar di mobile sahaja. Okay, bila dia keluar di mobile sahaja, kita tak nak dia keluar di desktop sebab kalau desktop ni, tak siapa pun buka laptop. Kebanyakan dia memang semuanya guna phone. So kita untick desktop, make sure dia jadi kelabu macam ni, and kita untick semua kecuali Instagram. Okay, so dia dah jadi macam ni. So Instagram, nampak tak dia akan jadi kelabu. So dah betul lah tu. So you guys jangan panik pula tiba-tiba macam tak boleh tekan. Dah betul dah. And make sure kita select Instagram feed and also explore. Dua ni sangat penting. Yang lain, jangan tick, abaikan. Alright, so dah settle part situ, dekat bahagian sini jangan kacau, biar saja, and kita terus klik next. Okay, so sampai kat sini adalah part untuk kita nak upload kita punya kreatif, iaitu video yang kita dah readykan. Yang you guys dah tengok kat part 1 tadi. Make sure pilih IG dekat sini, yang dah link siap-siap dengan you punya page. Make sure page tu link dengan you punya Instagram siap-siap. Kalau tidak, dia tak keluar dekat sini ya. So make sure linkkan dulu siap-siap. And at setup, kita use existing post. So masuk use existing post ni meaning you dah buat copywriting kan? You dah buat video. Upload siap-siap dekat IG. And make sure dekat bahagian IG tu, bila you dah upload dengan copywriting, make sure dia ada keluar button promote. Nampak tak? Button promote ni biru. Meaning you boleh tekan. Okay, nampak tak? I tak sure you guys boleh nampak ke tak. Button promote ni, okay, when you see, dia biru pekat, you boleh tekan. Meaning video you, size dia cukup spek untuk kita nak run iklan. Make sure size dia 3.5 MB dan ke atas. Ramai orang tanya saya, teacher, bila saya search balik saya punya video tu tak ada lah. So maksudnya you punya size video tu tak cukup. Okay, dia terlampau low quality. Resolution dia terlampau low. So make sure resolution tu tinggi supaya bila you nak select post tu kat sini when you nak buat iklan, bila kita tengah select post, kita pilih Instagram jangan pilih Facebook, post tu akan appear kat sini. Kalau kata video tu tak cukup spek, video tu takkan keluar. See? Nampak tak? So, I akan buat iklan based on sini. I akan pilih random post lah. Since I nak buat tunjuk kat korang je. Make sure siap-siap post dekat IG masing-masing. Tekan continue. And kita tunggu video tu loading. And here, nampak tak ada button call to action. Okay? Make sure pilih learn more. And nampak tak akan ada website URL kat sini. What I do, usually kalau kata untuk retarget, I suka tarik balik orang pergi IG kita. Sebab itulah point untuk kita nak retarget. Okay, kita nak retarget, kita kena target pada orang yang engage dengan Instagram kita. Kalau kita tarik orang ke terus ke WhatsApp. Ada orang tanya saya, teacher boleh tak saya letak link WhatsApp kat sini? Ada test banyak kali. Bila kita letak terus link WhatsApp kat situ, usually WhatsApp tak masuk. I lagi suka sebenarnya orang like and follow I dekat IG, especially when I buat iklan macam ni. So what I do here, WhatsApp URL ni, I akan letak link IG I. Okay, so I akan copy kat sini je. Type je instagram.com dengan IG yang you punya. Copy. And kat sini. Okay, dekat sini. Nampak tak WhatsApp URL ni? Paste. Itu saja.
Okay, I suka bila tadi bila orang klik learn more bila nampak kat sini, bila orang klik learn more, as you can see here, dia akan tarik balik orang pergi IG kita. Itu yang kita nak. Okay, bila dia pergi ke IG kita, dia akan terus masuk dalam custom audience yang kita akan go through. Sekejap lagi akan share dengan you apa maksud custom audience yang kita akan retarget kemudian. So here, dah nampak dah lengkap video yang kita dah buat, size dah okay. Kita dah letak kita punya link. And just tekan publish. Itu saja kalau kata untuk kita buat iklan seeding. So tunggu dia publish. Make sure tunggu sampai habis. Okay, kalau kata slow, dia start macam ni, usually saya akan refresh. Biasalah kadang-kadang slow code line kita refresh. Make sure jangan tekan apa-apa, tunggu dia keluar dulu. Okay, tunggu dia keluar, jangan tekan button apa-apa ya, tunggu dia keluar. Tekan balik publish. Tunggu semua preview on semua dulu. Okay, tekan publish. Done. Okay, so kalau macam ni maksudnya iklan kita dah siap untuk seeding. So just tunggu approve, tekan button X ni and nampak tak in review. So kita kena tunggulah, usually dalam masa 24 jam macam tu dia akan approve lah. So kita kena tunggu. So once iklan ni approve, barulah kita buat iklan retarget. Tapi I akan ajar you guys macam mana nak buat straight away dekat part 3 kejap lagi. But now, macam mana kita nak buat iklan retarget? Kita kena buat custom audience dulu. Okay, custom audience ni is actually, okay, kenapa namakan sales funnel? Okay, sebab in order for us, macam mana kita nak linkkan iklan kita yang first ni dengan iklan seeding kita ni dengan iklan kita yang hard sell. Iklan soft selling ni macam mana kita nak kenakan dia, iaitu menggunakan custom audience. So how to do custom audience? Pay attention to the screen and tengok step by step. Make sure you guys jangan salah buat dekat sini. Sebab kalau you salah buat, bila kita nak retarget sekejap lagi, when I share dekat part 3, iklan you tak jadi. So make sure you pay attention. Kat sini tekan button all tools ni. Kita terus pergi dekat audience. Dia akan sampai dekat audience lah. Okay. Alright. So bila kita dah sampai kat sini, kita akan buat audience first dulu. Which is, nampak tak? Create audience. Tekan custom. Kita akan base, kita punya iklan ni based on custom audience. So now, pilih Instagram account dulu. Ni yang wajib you buat one time saja. As long as you run iklan seeding, this one you buat one time. So tekan next. Right. So kat sini kita ada beberapa IG. Semua IG lah, of course. So I akan pilih minimalist. And kat sini nampak tak ada 5 benda yang kita kena save. So first kita akan save this one dulu. Audience name ni kita namakan dia sama. Basically you copy balik apa yang kat sini. But I akan type you short form lah. Sebab kadang-kadang takut dia tak cukup . So kita type dia everyone who engage with IG minimalist 365 hari. Sebab kita akan target 365 days. Target je setahun tak apa. Sebabnya kalau kata you target tu, contohlah IG you baru, maybe you boleh buat lah macam 90 hari. Tapi I lagi prefer buat yang lama. Okay, so dia akan capture siapa yang dah engage within 1 year. Siapa yang engage. So copy je ni dulu supaya sekejap kita boleh buat shortcut. Create audience. Alright. So once done, kita akan create second one pula. Kita kena buat 5 yang wajib. But one time saja. Pilih IG, jangan salah. Second pula. So this one, anyone who visited. Orang yang visit IG kita, terus kena masuk dalam custom audience. So namakan audience ni, anyone who
Visited. IG minimalist. 365 hari. Create audience. Okay, and then done. Third one pula. Alright. Okay, this one adalah orang yang engage dengan iklan kita. Alright, so dinamakan, nampak tak? People who engage with any post or ads. Meaning they like, they share, dia komen kita punya post. Tak kisahlah iklan post tu adalah iklan atau tidak. Terus masuk dalam custom audience. Alright, kita namakan people who engage with post or ads. IG minimalist 365 hari. Okay, so create audience sama je. 3 done. So kita kena buat lagi 2. Custom audience, Instagram account, pilih IG, jangan lupa. Okay, this one kita short formkan dia. Anyone who DM, people who send message ni maksudnya orang yang DM kita. Okay, so kita letak people who DM. I memang suka short form sebab mana nak type panjang-panjang. As long as kita letak clear and kita faham, so cukuplah. You nak tiru ni sebiji pun boleh juga terpulang. Alright, so create audience, tekan done. Okay, last one untuk Instagram punya account. Alright, so minimalist. Jangan lupa IG jangan salah. So this one is the last one. Ini adalah yang paling powerful, iaitu orang yang save post kita. You tahu tak sekarang ni, orang dah tak heran pasal likes. Orang kisah. Post kita kalau banyak save, meaning post tu orang suka. So orang yang save post kita dalam ramai tu, kita akan retarget balik. Itu maksud kat sini. People who save any post or ads. Post ni, sebab tu kita kena fokus on create video dekat feed tu, biar dia bagi benefit pada orang. Supaya bila kita retarget, kita tengok yang save tu ramai, kita retarget orang yang save ni usually dia dah minat dah. Sebab tu dia save. So bila kita retarget balik pada orang yang save post kita, you faham sendirilah, mesti akan ada conversion kat situ. Alright, so kita type ni people. Oops. People who save dah siap benda yang wajib kita buat. So ada 5 dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So kat sini dah settle. Kita akan buat 3 lagi custom audience. This one kita nak target pada orang. Kita kan dah iklankan video kita yang seeding tadi. Ini adalah part kita nak retarget balik orang yang tengok video kita. So ni dah settle. Sekarang kita pergi kepada video. Okay. Pilih video and then tekan next. Dekat bahagian engagement ni, choose content type ni, make sure kita pilih 25% dulu. Sebab tu saya cakap dengan you guys, jangan buat video panjang-panjang sangat. Kenapa Lily Petuna punya iklan, bila kita retarget tu, sangat-sangat powerful, WhatsApp masuk banyak, because video dia pendek. Okay, video dia 15 saat saja. So, the longer your video, higher chance of orang tak tengok video sampai habis. So, make sure kalau boleh kan, buat 30 saat lah. But kalau kata tak boleh juga, try lah buat sampai 1 minute. Tapi kalau I tak buat lama. 30 saat dah cukup. Alright. So make sure tukar kat sini Instagram business profile and pilih IG. Alright. And kita pilih post yang kita iklankan tadi. Alright. Okay, kita pilih. Make sure pilih video yang betul. So kita namakan people who watch 25% video tarikh hari ni. Make sure letak tarikh sebab nanti you akan buat banyak tau video-video yang macam ni. So bila you buat banyak video yang macam ni, higher chance of you dah tak ingat custom audience ni untuk mana satu. So I suka letak tarikh. Okay. Bila letak tarikh senang nak ingat. Copy, create audience. Okay, tekan done. And kita repeat balik step sama. Alright. Sama je, kita pilih 50% pula this time. And choose video. Make sure, pilih sini. Alright.
Okay, tekan confirm. Okay, this one kita letak 50% pula. Make sure 50% and choose video, create audience. Alright, so kita dah last part untuk custom audience. Sama je video, tekan next, choose content type and choose video, pilih video yang tadi. Make sure kat sini tukar Instagram business profile, pilih IG and confirm. This one 95%. This one sebenarnya kita punya killer. So kalau kata video you pendek, akan cepatlah naik audience yang 95% ni. Alright? Sebab kalau kata, okay, you fikir logik kat sini. Kalau kata you tengok iklan tu sampai habis video you, orang tu minat tak? Dia gigil tengok sampai habis. Of course dia minat. That's why I cakap video tu jangan panjang sangat. Sebab kalau panjang sangat, okay, higher chance of dia tak tengok video tu sampai habis. So nanti, bila kalau kata you run iklan, dia akan tanya juga soalan. Sebabnya dia tak tengok video sampai habis. Kita nak mengelakkan menjawab banyak soalan. So, kalau dekat part video tu, tak menjawab soalan diorang, higher chance diorang akan tanya. And bila diorang tak tengok video tu sampai habis, sama je. Diorang akan tanya soalan juga. Kita nak menyenangkan proses penjualan kita. So, you guys memang kena betul-betul buat dekat part bahagian video yang seeding, iaitu dekat feed tu, biar diorang faham betul-betul. Bila diorang tengok sampai habis, bila diorang, kita retarget kejap lagi, part 3 nanti, I akan ajar macam mana nak retarget, then only you know. Okay, dan only you know perbezaan orang yang WhatsApp tu akan lebih berbeza. Dia akan lebih faham produk, senang untuk you nak proses sebab dia dah faham, tinggal nak layan sikit-sikit saja. So, bila kita tengok tadi, okay, I tengok tadi kejap. Kita share lagi last. So, ini adalah custom audience yang you kena readykan. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan naik tau. Once iklan feed you tu approve, dia akan naik kat sini. Dia akan naik. So, bila dah naik tu, you boleh tengok. Kat sini adalah you boleh tengok berapa ramai dah tengok you punya video. Usually 25% ni akan naik cepatlah sebab dia tak tengok sampai habis. That's why I cakap video kalau boleh jangan panjang sangat 31 tu dah memang sangat-sangat best. Dah perfect dah tu untuk kita nak retarget. You akan tengok selagi you run iklan yang feed you tu, audience ni akan bertambah. So always check your audience. Selalu check audience. Once iklan dah approve, check audience dekat sini. Tengok dia punya naik tu dah macam mana. Alright? So, kita pergi ke Ads Manager balik. Alright, so now kita kena tunggu iklan. Okay, kita kena tunggu iklan ni approve. So, usually dalam 24 to 48 hours. Yang penting jangan overclaim. Yang penting video pun kena ikut rules Facebook sebab sekarang Facebook, Instagram kan Facebook punya. So, now dia memang very particular tentang apa yang kita tulis dekat bahagian copywriting and also the video. Kalau boleh jangan overclaim, jangan guna ayat-ayat yang sensitif sebab takut iklan kita tak lepas. So always share tentang benefit of the product. Never say macam kalau pakai produk saya garanti dalam 7 hari akan putih. Jangan macam tu. Kita sekarang ni zaman dah tahun 2021. Itu adalah cara orang beriklan 10 tahun lepas. Sekarang ni is all about content creating yang educate orang supaya bila orang tengok iklan kita, diorang dapat something. Alright, so kita kena tunggu iklan ni approve dan only kita boleh retarget. Itu akan share dekat part 3 nanti. So to recap, untuk kalau kata kita nak buat iklan, part 1 tadi ada cover untuk macam mana you nak buat video and copywriting. Part 2 ni I ajar macam mana nak set iklan, okay, di feed and also macam mana nak bina custom audience. So on part 3 pula adalah untuk kita nak belajar macam mana kita nak retarget. Okay, retarget adalah hard sell. So you guys dah faham macam mana nak buat the flow, ikut je flow. Step 1, part 1 adalah flow yang pertama. Step 2 adalah yang sekarang ni and part ketiga adalah bila kita nak buat sale. Okay, so now kita akan move on to part 3. Make sure fahamkan dulu part 1 and part 2 before you go to part 3. Okay, so I'll see you on the next video.